Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami akan bentangkan tajuk Mukjizat para Nabi dan Rasul serta karamah para wali. Secara keseluruhannya, mukjizatnya adalah perkara yang luar biasa yang Allah hadirkan kepada para Nabi dan Rasul. Dan tujuan mukjizatnya adalah untuk membuktikan bahawa mereka ni adalah risalah yang Allah bawa untuk kepada kaum-kaum yang tersendiri. Dan manakala karamah pula adalah perkara yang luar biasa juga, yang mana Allah hadirkan kepada golongan yang orang yang baik, yang mana tujuannya adalah untuk memuliakan mereka. Contohnya adalah para wali. Pertama kita pergi kepada mukjizat, iaitu mukjizat ni adalah berasal daripada perkataan Arab iaitu ajazun, yang bermakna lemah, dan dinamakan mukjizat kerana ia mampu melemahkan hujah oleh makhluk lain untuk mendatangkan seumpamanya. Iaitu dari segi bahasa, mukjizat bermaksud yang melemahkan, manakala istilah pula, mukjizat ni adalah perkara yang luar biasa yang membuktikan mereka ni adalah seorang rasul ataupun nabi untuk menyampaikan risalah. Dan mukjizat juga mampu melemahkan hujah yang bertentangan dengan risalah yang dibawa oleh para rasul. Dalil kewujudan mukjizat antaranya ada dalam surah Al-Baqarah iaitu ayat 23 yang bermaksud, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan iaitu Al-Quran kepada hamba kami Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah jika betul kamu orang yang benar. Dalam tafsir Al-Maraghi, iaitu daripada Syekh Al-Maraghi sendiri, yang mana beliau berkata kaum musyrikin Quraisy tak mampu untuk buat Al-Quran lain yang seumpama dengan Al-Quran. Meskipun mereka seorang yang terlatih, namun mereka tak mampu untuk mendatangkan sesurah seumpama Al-Quran. Ini kerana orang berakal cerdas sudah tahu bahawa sesuatu yang dapat mereka lakukan, sudah tentu orang lain juga dapat melakukannya, dan terdapat keberangkalan akan ada orang lebih mampu pada diri. Ini menunjukkan bahawa mukjizat ni tak ada siapa yang boleh lemahkan, walaupun orang tu hebat mana pun, cerdik mana pun, sebab mukjizat ni Allah yang beri kepada Nabi tu untuk buktikan bahawa ni dia orang ni benar-benar Nabi atau Rasul. Jadi syarat mukjizat ni antaranya adalah hendaklah sesuatu yang datang daripada Allah, pastilah berlawanan hukum alam, terjadinya bertepatan dengan pengakuan seorang Nabi kepada kaumnya, tak ada yang mampu menandingi hujahnya, dan tidak ada sebarang penipuan atau keraguan padanya. Mukjizat ni ada terbahagi kepada dua, iaitu mukjizat hissi ataupun mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ni adalah mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kasar, iaitu melalui panca indera kita. Yang mana banyak mukjizat hissi ni terlalu banyak. Contohnya peristiwa Nabi Muhammad seperti di Mi'raj, mukjizat terbelahnya bulan, mukjizat keluarnya air daripada celah dari baginda, lepas tu terbelahnya laut Nabi Musa, dan macam-macam lagi. Dan manakala mukjizat maknawi ni bermaksud itu mukjizat hanya untuk Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Yang mana hikmah mukjizat maknawi ni adalah untuk risalah Nabi Muhammad, tak pada para Nabi dan Rasul yang lain, kerana risalah Nabi Muhammad ni akan kekal sepanjang zaman. Mukjizat maknawi ni adalah Al-Quran, yang hanya Rasulullah sahaja yang dapat mukjizat maknawi ni. Mukjizat ni banyak contoh dia. Contoh para Nabi yang kita boleh ambil antaranya adalah Nabi Adam, yang mana Nabi Adam ni Allah beri mukjizat yang merupakan beliau boleh mengetahui nama-nama benda berserta kegunaannya. Dan pula beliau ni adalah Nabi yang pertama ataupun makhluk yang pertama yang Allah cipta kat dunia ni. Tapi Allah bagi dia kelebihan untuk mengetahui semua manusia dan semua perkara yang Allah cipta kat dunia ni. Yang kedua, lain tu Nabi Nuh, yang mana Allah perintahkan untuk beliau ni membina bahtera. Tapi Nabi Nuh ni tak tahu apa tujuan Allah menyuruh beliau membina bahtera, tapi segalanya ada hikmah. Seterusnya Nabi Ibrahim, iaitu beliau dibakar oleh kaum beliau sendiri, dan tapi bila bakar kita akan rasa panas, tapi Nabi Ibrahim Allah hadirkan supaya dia rasa dingin je dengan api yang Nabi Ibrahim kena bakar tu. Seterusnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ni banyak mukjizat Allah hadirkan, seperti dapat membanyakkan makanan sedikit, keluarnya air daripada celah-celah jari baginda, dapat membelah bulan. Itu, dan mukjizat terbesar adalah Al-Quran dan mukjizat Nabi yang lain. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk karamah. Sebelum itu mari kita lihat definisi karamah menurut kitab Bahjatan Nazulin Syarah Riyadhus Salihin jilid yang kedua.
Karamah adalah perkara yang berlaku di luar kebiasaan dan tidak diikuti dengan kenabian. Ia bukanlah permulaan kepada kenabian dan ia hanya terjadi kepada hamba Allah yang soleh dan sentiasa mengikuti Nabi dan syariatnya dan diikuti dengan pegangan akidah yang benar, amal soleh dan dia melakukan amal soleh yang disedari atau tidak. Okey, karamah ni berbeza dengan irhas. Irhas merupakan tanda-tanda awal yang diberikan kepada para nabi sebelum menjadi nabi. Dan karamah juga dia datang untuk membezakan dengan istidraj. Kerana istidraj ni berlaku kepada orang yang mendustakan agama. Okey, jadi untuk membezakan dua perkara tersebut. Okey, seterusnya mari kita lihat maksud wali. Wali merupakan seorang wali Allah yang mengenal Allah dengan sebenarnya dan melakukan ketaatan kepadanya. Mereka sentiasa melakukan keibadah, menjauhi maksiat, meninggalkan kelazatan hidup di dunia serta memiliki akidah yang benar. Bertepatlah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai ciri-ciri wali Allah dalam surah Yunus ayat 62 sehingga 64 yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Untuk mereka sajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji Allah yang demikian, itulah kerajaan yang besar. Dari karamah telah dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 37 mengenai kisah Sayyidatina Maryam. Firman Allah yang bermaksud, maka Maryam yang dinazarkan oleh ibunya diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dibesarkannya dengan didikan yang baik serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati rezeki iaitu buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buahan ini?" Sayyidatina Maryam menjawab, "Ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira." Mari kita lihat kisah karamah yang ada dalam Al-Quran. Selain daripada ada banyak, tapi antaranya saya ambil kisah pemuda Kahfi. Kisah pemuda Kahfi yang tercatat dalam surah Al-Kahfi, dan maksudnya, dan mereka telah tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kitab dan 9 lagi tahun dengan kiraan kamu. Seterusnya, faedah karamah. Pertama, menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, sebagai satu alat bantu untuk agama dalam menentang orang yang menghina Islam atau untuk memuliakan wali Allah. Ketiga, meningkatkan keimanan serta menetapkan atau menguatkan para wali Allah dengan adanya karamah ke atas dirinya. Yang keempat, sebagai berita baik atau khabar baik kepada wali-wali Allah. Okey, persamaan mukjizat dan karamah, kedudukannya adalah perkara luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah itu. Tapi hakikatnya sebenarnya kedudukannya adalah berbeza. Okey, mari kita lihat perbezaan antara mukjizat dan karamah. Yang pertama, mukjizat berbeza dengan karamah kerana mukjizat berlaku dan diikuti dengan dakwaan kenabian, tetapi karamah tidak. Karamah, sekiranya seorang wali mendakwa dengan kenabian, maka tergugurlah taraf kewaliannya itu dan karamahnya tidak akan diterima lagi dan dia tidak akan menerima karamah lagi. Seterusnya, seorang wali yang menerima karamah, dia mestilah akan menerima karamah apabila dia mengikuti sunnah Nabi dan kekal istiqamah dalam syariatnya. Maka apabila segala apa karamah yang berlaku, ia adalah sebagai bukti akan kebenaran Nabi. Jadi kalau seseorang wali itu tidak mengikuti Nabi, maka tidak terjadilah karamah kepadanya. Dan yang ketiga, karamah ni kadang-kadang dia berlaku mengikut faktor masa dan tempat. Sebagai contoh, karamah Sayyidatina Maryam, beliau mendapatkan buah-buahan ketika musim sejuk dan panas, dan karamah pada hari ini tidak di kebanyakan negara tidak wujud lagi. Sebab sekarang kan bila pada musim sejuk dan panas pun mesti boleh dapat buah kan. So dia tak valid. Yang keempat, mukjizat kadang-kala berlaku secara berulang kali untuk membuktikan kenabian, dan mukjizat itu adalah terjadi berdasarkan perbuatan atau perkara yang dilakukan oleh para nabi yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para wali tidak mampu nak ulangi perbuatan karamah itu kerana ia adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kelima, kita sebagai manusia, kita tak boleh jangka keimanan kita ni naik atau turun esok harinya atau sekarang. Jadi karamah adalah perkara yang diberikan, bukan diminta oleh seseorang daripada Allah. Berbeza dengan mukjizat. Dan yang keenam, para wali tidak akan mencapai tahap para nabi dan rasul, sebab darjat dan pahala yang diberikan Allah kepada para rasul berbeza dengan karamah. Berbeza dengan para wali. Maka mereka antara para rasul dengan wali adalah tidak sama, dia berbeza. Yang ketujuh, karamah para wali terjadi dalam kalangan orang yang soleh. Mukjizat pula berlaku dalam kalangan nabi dan rasul yang lebih mulia daripada orang soleh. Kesimpulannya yang dapat kita lihat kat sini, sebenarnya ada perbezaan antara karamah dengan mukjizat. Jadi karamah diberikan kepada para wali, manakala mukjizat diberikan kepada para rasul dan nabi. Dan karamah dengan mukjizat adalah tidak sama dari segi terjadinya macam mana. Tapi karamah dan mukjizat adalah perkara yang luar biasa untuk membuktikannya kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.